Pada 25 Disember 2024, pertahanan udara Rusia telah menembak jatuh sebuah pesawat awam dari Azerbaijan. Secara keseluruhan, 38 orang telah terkorban. Dan Anda tahu apa reaksi pihak berkuasa Rusia? Sunyi sepi sepenuhnya. Selama 3 hari, tiada siapa di Moskow berkata sepatah pun. Apabila Putin akhirnya menghubungi Presiden Azerbaijan, beliau hanya memohon maaf kerana insiden itu berlaku di ruang udara Rusia. Perhatikan pemilihan kata-kata itu. Dia dengan penuh berhati-hati mengelak daripada mengakui bahawa Rusia yang telah melepaskan tembakan. Selama 150 tahun, jiran-jiran Rusia tidak pernah berani mencabar Putin kerana perkara seperti ini. Mereka akan menelan penghinaan itu dan teruskan hidup seperti biasa. Tetapi kali ini, sesuatu yang mengejutkan telah berlaku. Azerbaijan menuntut permohonan maaf, menuntut agar Rusia mengakui kesalahan, menuntut pangpasan, dan tindakan kecil penuh keberanian itu telah mendedahkan satu rahsia yang Putin cuba sembunyikan dengan apa jua cara. Kerana inilah kebenarannya, Putin memulakan perang di Ukraine supaya dunia kembali takut kepada Rusia. Dia mahu dikenang sebagai lelaki itu yang mengembalikan kegemilangan negara seperti zaman Tsar dan Kesatuan Soviet. Dia mahukan patung-patung. Dia mahu namanya tercatat dalam buku sejarah. Tapi yang berlaku adalah sebaliknya. Setiap bulan peperangan tidak menjadikan Rusia lebih besar. Ia meninggalkan satu kekosongan. Dan kekosongan itu semakin melebar di tempat-tempat yang perang tidak pernah sampai. Dalam video ini, saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana empayar yang Vladimir Putin bersumpah untuk bangunkan semula sedang runtuh di bawah kakinya. Dan yang lebih penting, siapa yang sedang masuk melalui pintu yang dia biarkan terbuka. Mari kita mulakan dari permulaan, dari rancangan yang gagal sepenuhnya. Apabila Putin menceroboh Ukraine pada Februari 2022, rancangannya adalah mudah dan pantas. Menguasai Kiev dalam beberapa hari, meletakkan kerajaan sahabat di tempatnya, dan merampas 15 triliun dolar kekayaan mineral Ukraine. Itu hanyalah langkah pertama dalam papan permainan yang lebih besar. Dengan Ukraine dikuasai, Rusia akan kembali dianggap sebagai kuasa besar setaraf dengan Amerika Syarikat dan China. Tetapi itu bukan yang berlaku. Lebih daripada 4 tahun kemudian, barisan hadapan hampir tidak bergerak. Rusia menguasai kira-kira 1/5 daripada Ukraine. Dan untuk melengkapkan impian Putin, baki 80% lagi masih belum dikuasai. Lebih teruk lagi, tentera Rusia yang sebelum ini digambarkan sebagai yang kedua terkuat di dunia telah terbongkar kelemahannya. Ia ternyata hanyalah harimau kertas. Dan ekonomi turut merasai tamparannya. Sebelum perang, Rusia berkembang lebih daripada 4% setahun. Tetapi hari ini, ia tersekat sekitar 1% sahaja. Jadi, jika Ukraine pun tidak tumbang, apa yang tinggal daripada rancangan besar Putin? Jawapannya, lebih baik lagi untuk beliau. Kerana sasaran pencerobohan itu bukan sahaja bertahan, malah menjadi lebih kuat. Cuba fikirkan, Ukraine memasuki perang ini sebagai mangsa. Negara yang dalam fikiran Putin akan ditelan tanpa banyak usaha. Keluar daripadanya sebagai satu kuasa tentera. Dipaksa untuk mempertahankan diri, Ukraine telah menjadi peneraju dunia dalam drone dan menjadikan teknologi ini sebagai alat tawar-menawar. Dalam bidang diplomasi, Ukraine telah memeterai perjanjian selama bertahun-tahun dengan Arab Saudi, Qatar, Emiria Arab Bersatu, dan mula menjual pertahanan kepada Barat, bukannya bergantung kepada mereka. Sebuah pusat kajian Amerika, Atlantic Council, pernah menunjukkan satu perkara yang mengagumkan. Askar-askar Ukraine hari ini selalunya menunjukkan prestasi yang lebih baik berbanding rakan-rakan mereka dari NATO dalam latihan bersama. Maksudnya, negara yang sepatutnya ditelan kini menjadi panduan tentang bagaimana untuk menghentikan Rusia.
Dan ini menunjukkan Rusia seperti mana ia sebenarnya hari ini. Ini bukan lagi tentang sebuah adik kuasa, tetapi sebuah kuasa pertengahan yang percaya dirinya lebih hebat daripada realitinya. Dan inilah bahagian yang mengubah segalanya. Selama beberapa dekad, jiran-jiran Rusia menurut hanya kerana satu sebab. Takut. Dari Armenia ke Kazakhstan, dari Azerbaijan ke Georgia, semua orang berhati-hati apabila berdekatan dengan tentera gergasi itu. Tetapi Ukraine baru sahaja menunjukkan kepada seluruh dunia bahawa tentera itu boleh dikalahkan. Dan pada saat ketakutan itu mula retak, mereka yang sebelum ini patuh mula menguji sejauh mana mereka boleh pergi. Yang pertama menguji had itu ialah insiden pesawat tersebut. Mari ikut saya kembali ke Azerbaijan, sebuah negara kecil yang kaya dengan minyak yang sentiasa hidup di bawah bayang-bayang jirannya yang besar. Selama 150 tahun, Rusia menguasai Kaukasus, kawasan pergunungan antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Dan Rusia memerintah melalui rasa takut. Tiada siapa yang berani melawan Moskow. Kemudian berlaku insiden pesawat ditembak jatuh, 38 orang terkorban, dan Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, melakukan sesuatu yang tidak pernah terfikirkan. Dia berani menentang secara terbuka. Dia tidak hadir pada perarakan tentera 9 Mei di Moskow, tarikh paling suci dalam kalender Rusia. Dia menutup pusat kebudayaan Rusia di negara itu. Dan apabila beberapa bulan kemudian polis Rusia membunuh 2 beradik Azeri semasa dalam tahanan di sebuah bandar Rusia, Azerbaijan membalas dengan cara yang sama. Mereka menangkap warga Rusia dan menayangkan gambarnya. Ketika itulah, pada Oktober 2025, Putin akhirnya mengakui bahawa peluru berpandu Rusia telah menembak jatuh pesawat yang kami tunjukkan pada awal tadi. Dan akhirnya, beliau meminta maaf. Permohonan maaf yang sebenar. Dan pada tahun berikutnya, datanglah perjanjian Pampasan. Tetapi kerosakan yang mendalam tidak dapat dipulihkan hanya dengan berjabat tangan. Kerana apa yang telah rosak di situ bukanlah satu perjanjian. Ia adalah ketakutan. Dan ketakutan sekali hilang tidak akan kembali hanya dengan permohonan maaf. Dan ia tidak berhenti di Azerbaijan. Lihat Armenia. Selama beberapa dekad, Armenia merupakan sekutu paling setia Rusia di rantau itu. Pada bulan Jun 2026, Perdana Menteri Nikol Pashinyan memenangi pilihan raya. Dan beliau menang. Dan beliau menang walaupun menghadapi tekanan berat dari Moskow yang sampai mengancam untuk memotong bekalan gas murah yang membekalkan negara itu. Beliau menang dengan bergerak menuju ke Eropa. Dan siapa yang muncul di sebelah sana menawarkan pelukan? Presiden Amerika Syarikat, Presiden Republik Azerbaijan, dan Perdana Menteri Amerika Syarikat. Amerika Syarikat. Donald Trump menyokong Pashinyan secara terbuka. Dan dia melakukan lebih daripada itu. Dia mempertemukan pemimpin Armenia dan pemimpin Azerbaijan di Rumah Putih untuk menandatangani perjanjian damai, menamakan konflik yang berlarutan lebih 30 tahun. Mereka malah menamakan koridor laluan itu dengan nama Trump. Fikirkan tentang itu. Rusialah yang selama 150 tahun meletakkan dirinya sebagai hakim di Kaukasus. Rusia yang menjadi orang tengah dalam gencatan senjata antara Armenia dan Azerbaijan pada tahun 2020. Itulah peranannya. Peranan sebagai pihak yang berkuasa di rantau itu. Sekarang, yang menjadi pendamai antara kedua-dua negara ini ialah Amerika Syarikat. Di sebuah meja di Washington, dengan Putin hanya mampu melihat dari luar. Halaman belakang Rusia sudah bertukar pemilik. Dan kalau Anda fikir ini hanya berlaku di Kaukasus, sudut jauh di peta, bersedialah kerana corak yang sama sedang merebak dan semakin serius. Ia bermula dengan jiran terdekat dan kemudian semakin menjauh. Moldova yang terletak betul-betul di sempadan sedang bergerak ke arah kesatuan Eropah. Di Asia Tengah, negara-negara seperti Kazakhstan yang dahulunya berada kukuh dalam lingkungan pengaruh Moskow mula mencari rakan kongsi lain seperti Eropah dan China. Sekarang, jika kita menjauhkan lagi peta itu, keadaannya menjadi lebih dramatik.
Kerana Rusia bukan sahaja menjanjikan perlindungan kepada negara jiran, Rusia juga menjadi penaung kepada rejim-rejim di seluruh dunia. Rusia menjual senjata, menghantar tentera dan bersumpah akan mempertahankan sekutu-sekutunya daripada sebarang ancaman. Perlindungan inilah yang memberikan Rusia kuasa dan prestij jauh dari tanah airnya. Dan satu demi satu, sekutu-sekutu ini tumbang sementara Rusia hanya melihat tanpa berbuat apa-apa. Lihatlah sebagai contoh Syria. Selama hampir 10 tahun, Rusia menyokong diktator Bashar al-Assad. Campur tangan secara ketenteraan pada tahun 2015 untuk menyelamatkannya. Assad adalah trofi Moskow di Timur Tengah. Pada Desember 2024, sekumpulan pemberontak berarak ke ibu kota Damsyik dalam satu serangan kilat. Dan kebanyakan tentera Rusia hanya memerhati saja. Assad melarikan diri dan orang ramai menjatuhkan patung-patung rejim yang telah dilindungi Rusia selama bertahun-tahun di dataran-dataran. Dan bukan hanya Syria. Di Venezuela, kerajaan Maduro yang telah dipersenjatai dan disokong oleh Rusia selama bertahun-tahun runtuh sepenuhnya di bawah tekanan Amerika Syarikat. Di Iran, sekutu yang dipikat oleh Moskow telah dipukul dalam perang dengan Israel. 3 sekutu yang Rusia bersumpah untuk lindungi dan 3 keruntuhan. Dan tahu apa yang lebih menarik? Dalam kesemuanya, Rusia tidak menggerakkan satu jari pun. Seperti yang Anda boleh lihat, Rusia bukan lagi kuasa yang menentukan siapa yang memerintah. Ia kini hanyalah satu lagi pemain yang cuba menyelamatkan apa yang boleh dari kehancuran. Dan mesej yang bergema ke seluruh dunia adalah amat mudah sampai menakutkan. Perlindungan Rusia sudah tidak bernilai lagi. Dan di sinilah kita sampai kepada soalan yang benar-benar penting. Kenapa? Jika Rusia sedang meninggalkan semua kekosongan ini, semua kekosongan kuasa di seluruh dunia, pasti ada pihak lain yang mengisinya. Tapi siapa? Jawabannya adalah satu nama yang Anda kenal dengan baik. Shimmer. Dan di sinilah cerita menjadi benar-benar suram untuk Putin. Kerana sementara dia menghabiskan setiap rubel dan mengorbankan setiap askar di Ukraine, China sedang masuk melalui pintu belakang Rusia sendiri. Lihatlah ke timur jauh Rusia, kawasan luas wilayah yang bersempadan dengan China. Ia mewakili 40% daripada keseluruhan wilayah Rusia, tetapi hanya menempatkan kira-kira 8 juta orang sahaja. Ia adalah sebuah wilayah yang kosong, penuh dengan sumber daya dan terletak betul-betul di sebelah negara paling ramai penduduk di dunia. Apabila syarikat-syarikat Eropah meninggalkan Rusia kerana perang, teka, siapa yang mengambil alih tempat itu? Syarikat-syarikat China. Dan mereka tidak datang dengan tangan kosong. Hari ini, di zon ekonomi khas di Siberia, Yuan, iaitu mata wang China, telah menggantikan rubel dalam urus niaga. Lebih kurang 90% mesin industri yang diimport oleh Rusia datang dari China. Dan kereta buatan China yang sebelum perang hanya 18% daripada pasaran Rusia, kini menjadi 57%, lebih daripada separuh. Dan lihat, kita bukan bercakap tentang pencerobohan. Sebenarnya, China tidak memerlukan kereta kebal. Mereka sedang melakukan sesuatu yang lebih bijak dan lebih kekal. Mereka sedang mengubah Rusia menjadi pembekal. Sebuah stesen bekalan minyak, gas dan bahan mentah murah untuk menyokong ekonomi China. Dan kerana China membeli lebih kurang separuh daripada minyak yang diekspor oleh Rusia, Putin tidak boleh berkata tidak. Dia bergantung kepada orang China untuk terus hidup. Rakan kongsi telah menjadi pemiutang. Empayar telah menjadi pembekal. Dan semua ini kehilangan wilayah, pengaruh, sekutu dan rasa hormat kena pada tempat yang paling sakit. Poket rakyat Rusia biasa. Kerana kos perang ini ditanggung di dalam negara. Harga melambung tinggi. Pada awal 2026, makanan di Rusia menjadi lebih daripada 20% lebih mahal dalam masa setahun. Untuk cuba menahan inflasi ini, kadar faedah dinaikkan melebihi 14%. Dan ini dengan sendirinya sudah menyesakkan sesiapa sahaja yang memerlukan kredit.
Di kaunter, beberapa harga menjadi lebih tinggi daripada yang tertera pada label. Pada dasarnya, ada notis di mana-mana yang mengatakan bahawa produk sedang ditanda harga semula dan harga terkini adalah di kaunter. Hanya pada tahun 2025, lebih daripada 200,000 perusahaan kecil dan sederhana telah menutup operasi mereka. Dan berdaulat Rusia, simpanan yang sepatutnya menjadi penampan negara untuk masa-masa sukar, telah mengecil kepada kurang daripada separuh dalam tempoh 4 tahun. Semuanya telah habis digunakan untuk membiayai perang. Saya tahu, nombor itu sesuatu yang abstrak. Biar saya tunjukkan kepada awak apa jadinya dalam kehidupan sebenar. Di beberapa tempat di Rusia, kekurangan bahan api telah menyebabkan barisan yang sangat panjang di stesen minyak. Dan ini bukan barisan beberapa kereta sahaja. Ini adalah barisan yang, jika dilihat dari atas, memanjang sehingga beberapa kilometer. Satu barisan kenderaan yang berterusan berliku-liku di sepanjang landscape tanpa penghujung yang kelihatan. Di lebuh raya yang menghubungkan Moskow ke Saint Petersburg, jalan utama negara ini, satu lorong penuh telah menjadi barisan untuk stesen minyak. Dan di mana ia tiada, yang ada hanyalah keputusasaan. Di Bandar Krasnodar, menunggu untuk mengisi minyak telah bertukar menjadi pergaduhan. Dua lelaki bertindak agresif, berguling di atas lantai batu, bergaduh untuk hak mengisi tangki minyak. Inilah kehidupan seharian yang Putin bina untuk rakyatnya sendiri, sementara dia mengejar impian keagungan. Pada ketika ini, mungkin Anda sedang tertanya-tanya tentang sesuatu. Jika semuanya begitu teruk, kenapa Rusia masih belum runtuh sepenuhnya? Itu adalah soalan yang wajar, dan jawabannya sangat mendedahkan. Untuk memahami, Anda perlu tahu satu perkara. Sumber wang terbesar Rusia ialah menjual minyak. Apabila harga setong minyak tinggi, banyak wang masuk ke dalam tabung negara. Apabila harga rendah, kewangan negara menjadi ketat. Semudah itu. Kemudian, pada Februari 2026, satu kebetulan berlaku di seberang dunia. Satu peperangan antara Amerika Syarikat dan Iran telah menutup Selat Hormuz. Dengan laluan itu disekat, dunia kekurangan minyak. Dan harga setong minyak melonjak melebihi $100. Faham apa maksudnya? Tanpa melakukan apa-apa, Rusia melihat minyak mereka sendiri menjadi jauh lebih bernilai dalam sekelip mata. Duit yang tidak berjangka ini menampung kekurangan bajet dan menangguhkan krisis. Maksudnya, Rusia masih bertahan bukan kerana rancangan Putin berjaya. Rusia masih bertahan kerana satu kebetulan geopolitik telah membawa masuk wang ke pangkuannya. Secara kebetulan. Ia cuma bertahan sementara kerana kebetulan. Dan kebetulan itu tidak kekal. Apabila harga minyak jatuh, dan suatu masa nanti ia pasti jatuh, hanya apa yang Putin benar-benar bina akan tinggal. Dan apa yang beliau bina adalah ini. Putin menceroboh Ukraine supaya dunia kembali takut kepada Rusia. 4 tahun kemudian, Azerbaijan mencabarnya tanpa rasa takut. Armenia menandatangani perjanjian damai di Rumah Putih dan bukan di Kremlin. Assad sekutu itu telah tumbang. Dan Yuan Cina beredar bebas di Siberia, Rusia. Beberapa tahun lalu, Senator Amerika John McCain pernah mengeluarkan satu kenyataan yang menjadi bahan jenaka. Dia berkata bahawa Rusia hanyalah sebuah stesen minyak yang menyamar sebagai sebuah negara. Pada masa itu, ramai orang menganggap kenyataan itu sebagai satu provokasi, satu keterlaluan daripada seorang ahli politik. Tetapi hari ini, melihat kepada Rusia yang hanya seimbang kerana harga minyak dan membekalkan bahan mentahnya kepada China, ayat itu bukan lagi satu jenaka. Dan disitulah saya serahkan soalan itu kepada anda. Selepas semua ini, anda rasa Putin masih ada peluang untuk bangkit semula atau kerosakan yang berlaku sudah tidak boleh dipulihkan lagi? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen kerana saya ingin membacanya. Jika anda sudah sampai ke sini, anda pasti faham bahawa saluran ini tidak memberikan maklumat yang cetek. Di sini, kami tunjukkan bagaimana kuasa sebenarnya bergerak di sebalik berita. Jadi, langgan saluran ini supaya anda tidak terlepas analisis seterusnya. Dan ada satu bab lagi yang saya belum ceritakan kepada anda. Sambil kehilangan pengaruh di seluruh dunia, Rusia juga beresiko kehilangan sebahagian wilayah yang didudukinya sejak 2014. Crimea,
Sedikit demi sedikit, Ukraina sedang mengasingkan semenanjung itu dan mengubah trofi lama Putin menjadi simbol semua kegagalannya. Bagaimana ini berlaku akan saya terangkan kepada Anda dalam video seterusnya. Klik saja di sini.